dalam satu forum baru-baru ni, last boleh masa lagi sikit, 5 minit. Dalam satu forum baru-baru ni, kita bercakap pasal bagaimana Islam agama yang mempertahankan negara, bagaimana Islam agama yang mempertahankan, yang mengangkat, berusaha untuk mengangkatkan kalimatullahi hiyal ulia, angkat kalimah Allah Subhanahu wa taala. Kita bagi dalil Quran dan Quran hadis. Lepas tu mai seorang lagi ni, teman yang bersama-sama dengan kita, dia nak cerita juga, nak ajak orang kembali kepada Islam. Apa dia bawa cerita? Dia bawa cerita kisah seorang pemuda, yang mana pemuda tersebut dia lapar sangat-sangat. Kemudian dia tengok di satu sungai tu, dia nampak buah delima. Maka dia pun terus capai buah delima, bismillah balun. Dia makan-makan separuh, dia pun teringat, ni buah delima siapa ni? Allah, siapa punya buah delima? Dia nak cari tuan punya buah, sebab dia berasa dia makan benda yang tak halal. Dia pun jalan-jalan ikut sungai tersebut sampai ke satu rumah yang ada pokok delima. Dia pun pergi jumpa dengan tuan rumah. Tuan rumah, ni saya ni termakan buah delima tuan, ni apa yang saya kena buat ni? Halalkanlah, tolong halalkan. Tuan dia tak boleh, kecuali aku nak hukum hang. Hukum apa? Kerja dengan aku 6 tahun, gembala kambing aku. Maka dia pun taat, pasal nak bagi halal buah ni. Dia pun kerja 6 tahun. Lepas kerja 6 tahun, dia kata dah habis dah 6 tahun, tuan. Ni macam mana pula ni? Boleh tak halalkan? Buat dia, tak, hang kena menikah dengan anak aku. Allah jam dah. Jadi pakcik ni kata, anak aku ni buta, anak aku ni bisu, anak aku ni pekak. Dia kata mampus dah. Tak apalah pasal nak halal tu. Dia pun masuk-masuk. Lepas dia akad nikah, tak tengok bini, tak tengok apa pun tak tengok. Masuk-masuk, pak dia kata hampir masuk bilik. Bini hang nak tunggu dalam bilik. Dia pun masuk-masuk bilik, dia tengok-tengok. Bini dia bagi salam. Assalamualaikum. Dia ingat bilik orang lain. Dia pun celapak keluar melompat. Ni silap bilik, minta keluar. Dia main habaq kat pak mentua ni, pak, ni bilik tu bukan ada ni. Bukan ada isteri saya, tu ada orang lain boleh cakap apa. Elok tu kata. Lepas tu pak dia kata, itulah bini hang. Bisu bererti dia tak bercakap benda-benda yang tak elok. Buta bererti dia tak melihat benda-benda yang tak elok. Pekak bererti dia tak mendengar benda-benda yang tak elok. Dia pun syok. Kemudian hasil dari perkahwinan yang bahagia itu, mereka melahirkan berapa belas orang anak. Salah seorang daripada anak mereka adalah Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, seorang wali Allah. Tu dia cerita. Tuan-tuan dan puan sekalian, cerita ni cerita palsu, cerita bohong. Sandaran kepada Nabi sallallahu alaihi, sandaran kepada Syekh Abdul Qadir Jilani. Syekh Abdul Qadir Jilani bebas daripada cerita-cerita seperti ini, dan dia tak mai pun daripada keturunan lalu makan buah delima ni. Tuan-tuan dan puan sekalian, jadi kita kena hati-hati. Kita kena hati-hati. Sebab apa? Sebab kalau kita tak buat analisa dan kajian, kita akan tergolong di kalangan orang yang menyebarluaskan cerita-cerita seperti ini, yang kita tak tahu. Kita telah bercakap sesuatu yang tak tahu tentang orang. A'udzubillah. Jadi begitu juga dalam isu solat tarawih ni, 20, 20, 20, 28, 28. Pakat duk kali ikut jauh. Masing-masing tak buat analisa, masing-masing tak buat kajian. Buat kajian. Lihat apa penjelasan ulama-ulama kita. Ulama-ulama salaf. Ada ulama-ulama yang buat sampai berapa puluh rakaat. Kerana mereka memahami hadis sembahyang malam 2-2-2 itu merujuk kepada tidak ada penetapan. Yang penting buat 2-2. Berapa puluh pun yang penting 2-2-2-2 terus. Itu cara mereka memahaminya. Ada ulama yang nak menetapkan, nak melazimi perbuatan Nabi. So, apa masalah? So, why? Sekarang betul. Jadi itu tuan-tuan dan puan sekalian. Ringkasnya, tak ringkas tu, panjang tu cakap tu. Apa yang saya bentangkan tentang sunnah-sunnah baginda sallallahu alaihi wasallam di dalam bulan Ramadan al-Mubarak. Sekiranya ada 1-2 soalan sebelum daripada kita berhenti, dipersilakan.